Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menjawab segala fitnah hasutan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional. Akhirnya hari ini sahabat semua, ya mereka pula membuat satu lagi perkara ataupun kenyataan yang mana kononnya cuba untuk membina persepsi lawatan kerja Datuk Seri ke luar negara adalah satu yang memboroskan ataupun merugikan kerana memakan kos yang besar. Namun sahabat semua, Datuk Seri hari ini turut menjawab persoalan itu dan dengan begitu pantas. Ya, mereka ini mempersoalkan siapakah yang mendanai lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, yang hampir 3 minggu ya berada di luar negara. Jadi sahabat semua, hari ini ya Wan Faisal begitu juga dengan Ketua Pemuda PAS cuba mengalihkan perhatian selepas fitnah mereka tidak berjaya mengenah kepada Perdana Menteri kita. Ya, kerana kita tahu sebagai rakyat Malaysia itu hanyalah permainan politik sempit daripada politikus sampah masyarakat. Hari ini, ahli parlimen daripada PAS ataupun Ketua Pemuda PAS mendesak untuk diberikan nama syarikat yang dikatakan menanggung kos lawatan Perdana Menteri ke luar negara. Ini antara perkara, dan selain itu juga ahli parlimen Machang yang sedang digantung ini turut membuat perkara yang sama untuk mempersoalkan dan menanya siapakah yang syarikat ataupun yang mendanai ya kos yang dibuat ataupun kos penerbangan, kos lawatan Perdana Menteri ke luar negara. Jadi seorang ahli parlimen pembangkang mahu senarai nama syarikat tanggung kos perjalanan bagi lawatan kerja rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke luar negara didedahkan. Ahli parlimen ataupun Ketua Pemuda PAS Alor Setar Afnan Hamimi Taib juga meminta agar jumlah kos yang ditanggung oleh setiap syarikat berkenaan diberitahu kepada umum. Dan beliau dalam kaitan juga mahu mengetahui apakah adakah sebarang pulangan perniagaan atau return of investment yang berjadi peroleh oleh syarikat-syarikat berkenaan. Nyatakan jumlah katanya keseluruhan bilangan pegawai dan kakitangan kerajaan dan swasta yang terlibat di dalam rombongan ini yang ditanggung oleh dana syarikat berkenaan. Itu antara persoalan yang dikemukakan oleh pemimpin daripada Perikatan Nasional, khususnya ya daripada Parti PAS. Ya, selepas fitnah tidak berjaya, sekarang ini mereka pula mengambil jalan cerita lain untuk kononnya kos yang diperlukan ke atas lawatan Datuk Seri ini membazir dan sebagainya. Namun sahabat semua, selepas itu kita mahu membawakan kepada anda apakah syarikat-syarikat swasta yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita menanggung kos sebanyak 70 ke 80% ya lawatan kerja ini. Jadi siapa? Ini soalan daripada ahli parlimen atau Ketua Pemuda PAS dan juga MP Machang. Siapa danai kos lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke 5 buah negara. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini dan pendedahan nama-nama syarikat ini sahabat semua. Jadi lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke 5 buah negara baru-baru ini telah didanai dengan subsidi sektor swasta yang turut menyertai delegasi beliau. Maksudnya lawatan kerja ini tidak ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan, dan lebih besar tanggungannya itu adalah pihak syarikat swasta ataupun syarikat-syarikat swasta yang bersama-sama ya menyertai delegasi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi syarikat-syarikat seperti yang pertama adalah Petronas. Antara syarikatnya adalah Petronas. Yang kedua adalah Sapura Energy, dan selain itu Yinson dan juga Proton yang dikatakan menampung 70 hingga 80% kos lawatan tersebut. Jadi maksudnya ada 4 syarikat ini telah bekerjasama untuk mengumpul dana bersama untuk menanggung kos 70 ke 80%
kos lawatan ini, karena mereka juga bersama-sama, dan antaranya Sapura ataupun Petronas ini ya telah memberi kerjasama yang dapat dijalin bersama untuk membuka satu lagi tempat ya untuk Petronas beroperasi. Begitu juga dengan Sapura, Jinson dan Proton. Kalau Proton, kalau saya tidak silap, di Mesir ya, satu kilang ataupun syarikat Proton ini telah ditubuhkan atau dibina di Mesir untuk kereta proton negara kita. Jadi itu antara kejayaan-kejayaan. Maksudnya mereka bukan hanya sekadar ikut delegasi ini, tapi atas kejayaan itu Perdana Menteri kita sendiri pun telah umumkan bahwa ia memberi kesan yang baik ya kepada syarikat-syarikat ini dan juga kepada negara kita. Jadi kita jemput syarikat-syarikat yang mempunyai kepentingan perniagaan dan pelaburan, dan mereka membayar tambang dan kos, kata penjelasan itu. Jadi kerajaan pula membantu syarikat-syarikat ini untuk mengimport atau ekspor, kata Anwar semasa sesi pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat hari ini. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Shahar Abdullah daripada Barisan Nasional Payah Besar yang bertanya berkenaan kesan kewangan dan hasil daripada lawatan-lawatan tersebut. Jadi Anwar telah ke Mesir, Arab Saudi, Peru, Brazil dan Qatar sejak 9 November hingga semalam. Beliau turut menghadiri Expo Import Antarabangsa China ke-7 di Shanghai. Itu dia. Dan selain itu juga, Datuk Seri Anwar menyatakan bahwa lawatan selama 11 hari ini menyerlahkan sinaran buat negara kita, negara Malaysia. Maksudnya apa, sahabat semua? Mari kita lihat kenyataan media ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lawatan rasmi beliau selama 11 hari ke Mesir, Arab Saudi, Peru dan Brazil sebagai langkah bermakna dalam menyerlahkan semula sinaran Malaysia di persada dunia. Perdana Menteri berkata, lawatan sejak 9 November itu telah membuka peluang baharu untuk kemakmuran rakyat dan negara di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik global. Katanya, memenuhi undangan lawatan rasmi dan pertemuan daripada rakan-rakan sejawatan dari 19 negara, ia sekaligus mengeratkan hubungan antarabangsa, ujarnya. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, beliau menekankan bahwa tumpuan utama lawatan tersebut adalah memperkukuhkan kerjasama dalam pelaburan, perdagangan dan inisiatif bersama yang bermanfaat dan dirasai oleh rakyat khususnya serta komuniti ASEAN. Jadi apa yang paling berharga bukanlah semata-mata pencapaian atau perjanjian yang ditemuterai, tapi semangat kebersamaan dan sikap bermasyarakat antarabangsa yang mengambil serius pandangan Malaysia, sebuah negara yang sentiasa tegas mendukung nilai keinsanan, keadilan, menjulang kecemerlangan, serta inklusif. Katanya esok saya akan menerima kunjungan Setiausaha Agung Jabatan Kuasa Pusat Parti Komunis Vietnam di Putrajaya, dan hari ini saya akan berangkat ke Korea Selatan untuk terus menerokai peluang ekonomi baru, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi. Dalam masa yang sama, Perdana Menteri turut menegaskan komitmen kerajaan menjadikan usaha ini sebagai asas trajektori masa depan yang lebih cerah untuk membangunkan negara. Jadi katanya, saya dan pasukan kerajaan bandari akan terus mendengar berhikmat dan mengangkat darjat serta martabat rakyat serta negara di persada dunia. Itu antara kenyataan daripada Perdana Menteri kita. Namun perkara ini terus dipolitikkan oleh pihak pembangkang khususnya, karena apabila fitnah tidak berjaya dilakukan, ya mereka pula mengubah arah, mempersoalkan kos dan sebagainya. Dan hari ini kos itu bukanlah sepenuhnya ditanggung oleh kerajaan kita sendiri, tetapi ditanggung oleh beberapa syarikat yang bersama delegasi ini, yaitu seperti mana yang dinyatakan Proton, Sapura, Petronas, Jinson dan juga Proton yang sudah saya katakan tadi. Mereka membayar bersama sebanyak 70 ke 80% ya kos lawatan. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri yang tahu ya bagaimana untuk berjimat. Dan harus diketahui sahabat semua, Perdana Menteri kita bekerja bertungkus lumus siang malam ya, kena kesini dan kesana, difitnah, dibuat panggilan jelik, dia berbagai lagi ya panggilan-panggilan yang dibuat oleh ahli parlimen pembangkang PAS dan Bersatu. Contohnya hari ini
banduan terhormat apabila individu ataupun ahli parlimen Hulu Terengganu ini yang seringkali membuat panggilan jelik kepada Perdana Menteri kita, tetapi apabila beliau pula terkena batang hidungnya sendiri apabila dikatakan bersikap sebagai seorang badut, beliau pula terasa, katanya tidak puas hati, katanya ini tidak adil. Jadi yang selama ini kau buat hantaran jelik, buat fitnah, buat tuduhan, provokasi khususnya kepada Perdana Menteri, apa perasaan Perdana Menteri kita? Ya, yang bertubi-tubi, berbakul-bakul, fitnah, hujatan, panggilan. Tidak pula Datuk Seri mengatakan dia sakit hati. Tidak pula Datuk Seri mengatakan ini semua tidak adil. Ini semua dia tidak puas hati dan sebagainya. Hari ini Hulu Terengganu baru sekali kena dengan ahli parlimen wanita. Ya, kerana bersikap seperti seorang badut. Badut clown. Dia pula mengatakan dia tidak berpuas hati. Dia sakit hati katanya. Jadi orang lain tidak sakit hati. Itulah. Fikir dahulu sebelum membuat sebarang kenyataan. Apabila kena batang hidung sendiri, barulah tahu, barulah sedar bahwa apa yang kamu lakukan selama ini, ya, tidak lain, tidak bukan. Saya sangat setuju dengan Timbalan Menteri Fauzia Saleh bahwa ya, Hulu Terengganu ini bersikap seperti badut yang memalukan. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright No Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.